Anda sedang menonton cerita, saya Luqman Haris. Sebelum berbaki kurang sebulan untuk hari pengundian di PRN Melaka, Pilihan Raya Negeri Melaka, kita mahu singkap kisah di sebalik berita. Kerana berita banyak didominasi oleh perkembangan politik dan sebagainya, persiapan menjelang PRN. Tapi kisah di sebalik berita yang paling penting adalah isu-isu yang dihadapi oleh penduduk di Melaka. Isu-isu rakyat yang akan menentukan hala tuju keputusan PRN kali ini. Saya mahu terus bersama dengan Faris Azman, wartawan Astro Awani, yang sudah pun lama berada di Melaka. Faris, apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan apa yang rakyat mahu wakil rakyat mereka perjuangkan menjelang PRN nanti, dan juga berdasarkan apa isu-isu yang mereka titik beratkan dalam memilih pada 20 November ini? Baik Luqman, sebenarnya saya dengan Syuhada Kadir, selepas apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa tiada aktiviti sosial begitu perhimpunan mengenai dengan kempen-kempen yang bakal bermula 8 November depan. Jadi kami sebenarnya pergi ke setiap DUN yang akan dipertandingkan di Melaka. Ini cuma hanya ada 28 DUN saja. Jadi untuk mendapatkan reaksi rakyat, kami secara rawak pergi. Hari ini kami di DUN Paya Rumput, di mana ini adalah kawasan-kawasan hot seat yang boleh kita katakan dalam PRN Melaka kali ini. Dan saya bertemu dengan ramai sebenarnya, Luqman, bersama dengan peniaga, rakyat biasa, begitu juga dengan kaki tangan awam yang mereka tinggal 20 tahun, 30 tahun. Dan di DUN Paya Rumput ni sebenarnya kalau ikutkan, terdapat perubahan-perubahan yang besar di DUN Paya Rumput kalau berbanding 20 tahun yang lalu. Tetapi apa yang dikatakan oleh peniaga-peniaga bahawa apabila kita dah masuk fasa 3 di negeri Melaka ini, sudah tentu antara yang terkesan adalah peniaga. Dan mereka mahukan secara, apa yang saya tanyakan, mereka mahukan bahan asas itu lebih murah kerana ketika ini difahamkan telah pun meningkat sedikit harganya. Itu mungkin pasaran yang tentukan. Tetapi dari segi fasiliti, kebanyakannya ada juga yang inginkan jalan raya yang lebih baik, yang berturap, ada jalan berlubang, begitu juga dengan lampu jalan yang kurang di kawasan-kawasan tertentu, begitu juga dengan traffic light di Paya Rumput ini, lampu isyarat yang di mana ada kemalangan yang sering berlaku kerana kawasannya. Jadi ini antara perkara-perkara yang diberikan luahan hati penduduk-penduduk di kawasan-kawasan terutama hari ini di DUN Paya Rumput. Pada masa yang sama juga, apa yang dikatakan oleh mereka bahawa ya, YB yang ada ketika ini adalah YB yang turun padang. Pada masa yang sama juga, siapa sahaja yang bakal memenangi kawasan DUN Paya Rumput haruslah lebih jenguk rakyat di bawah ini. Itu jelas mereka apa yang dikatakan kepada kami. Pada masa yang sama juga, isu-isu masyarakat kebajikan ini juga perlu sentiasa dipertimbangkan dan sentiasa diselesaikan. Dan saya ada terberamah beberapa pengundi-pengundi di DUN Paya Rumput. Mungkin kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh mereka. InsyaAllah akan menunggu kat sini lah. Baik, dalam peniaga ni macam mana, apa yang akan tengok di Paya Rumput perubahan dia? Yang dekat sini yang paling ketara sangat dia punya ni lah, apa tu, sebab saya berniaga ayam panggang kan. Kita berniaga ayam panggang, and then bahan-bahan mentah dia lah naik mendadak. Memang hari tu memang kita pun rasa macam kenapa je ni kan. Nah, lepas tu saya harap dia lepas ni macam kita ada perubahan sikit lah. Sebab kan kita orang meniaga kan, kita baru nak mulakan balik sebab kita dah habis MCO kan. So kita baru mulakan balik perniagaan kan. Dari segi kenaikan harga tu kita nak minta siapa yang dipertanggungjawabkan tu kan, nanti minta pertimbangkan lah, supaya nanti bisnes kan kita baru nak naik, jadi senang lah kita nak kira tu semua bagai kan. Saya rasa ni lah, apa ni, infrastruktur jalan raya ni lah. Jadi banyak lubang-lubang, masih banyak lagi lah. Itu Menyusahkan juga kepada pengguna. boleh menyebabkan kemalangan macam-macam lah. Kalau jalan berlubang ni kan, especially kalau hujan, lagi kita tak nampak lopak air tu. Tahu-tahu langgar, tu boleh menyebabkan satu kemalangan jugalah. Dah berapa lama abang dia? Saya kat sini dah 5 tahun jugalah. 5 tahun. Cuma saya kerja berulang lah. Kerosakan kepada kereta tak dikira lagi? Tu belum kira lagi. Nampak. Harapan abang kalau siapa-siapa dapat selesaikan isu jalan ni. Isu jalan, infrastruktur yang lain-lain tu, ambil lampu jalan semua tu kena ambil kira lah.
Selain kebajikan penduduk kat sini, especially yang terkesan dengan COVID ni kan, memang perlu perlu diambil kira lah, perlu wakil rakyat. Baik, Loman, itu jelas penduduk di kawasan ini yang kami adakan secara rawak sebentar tadi, dan mungkin selain isu-isu infrastruktur, begitu juga kalau anda dapat lihat di belakang ni, Loman, adalah pusat penjaja terbuka payung rumput yang telah pun dibuka untuk penjaja-penjaja. Kalau kita tahu di bawah pimpinan Ketua Menteri Melaka sebelum ini, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, di mana Melaka seperti mana di Kuala Lumpur, bebas berniaga dan sebagainya. Dan boleh saya katakan di sini payung rumput kita boleh lihat bagaimana peniaga-peniaga di tepi jalan gerai-gerai ini berniaga seperti cendawan tumbuh. Dan antara isu yang ditekankan oleh peniaga apabila pusat penjaja ini telah pun dibuka dan telah pun siap sebenarnya dan belum lagi dibuka, tetapi pada masa yang sama tidak begitu kondusif, dan mereka harapkan agar wakil rakyat di kawasan ini dapat menyelesaikan isu ini yang lebih kondusif, kawasan yang lebih selesa bagi peniaga-peniaga berada di kawasan pusat penjaja ini. Jadi ini isu-isu rakyat yang kita bawakan dari Melaka, dan hari ini mungkin di Don Payung Rumput, esok mungkin kami pergi di don-don tertentu sepanjang menjelang PRN Negeri Melaka. Isu rakyat yang akan kami bawakan setiap hari. Apa yang perlu ditambah baik, siapakah wakil rakyat mereka mahukan, itu akan kami bawakan, Saudara Loman. Baik, terima kasih Faris Azman, wartawan Astro Awani. Sudah tentu seperti yang Faris sebut sebentar tadi, beliau akan kekal berada di Melaka untuk membawakan liputan terkini yang anda boleh dapati di astroawani.com dan juga bulletin-bulletin kami yang seterusnya. Jangan lupa, hari pengundian PRN Melaka adalah pada 20 November depan. Kami di Astro Awani akan terus memberikan anda liputan yang terkini di semua platform media sosial kami dan juga di laman web kami. Pastikan anda terus mengikuti, dan setiap hari kami akan mengikuti bukan sahaja dalam bulletin kami, tapi semua rancangan-rancangan lain dan juga rancangan bual bicara untuk kita cuba kupas apa yang kita boleh jangka daripada PRN Melaka, bagaimana kita membaca apa yang berlaku dalam PRN Melaka dalam konteks yang lebih besar, khasnya sebelum PRU diadakan seawal-awalnya sekitar Ogos tahun depan. Ini merupakan PRN kedua yang kita lakukan dalam era pandemik selepas PRN Sabah. Penting untuk kita tengok hala tuju dan dinamika yang akan membawa kita dan memberikan kita gambaran yang lebih baik berkenaan dengan situasi politik negara, khasnya selepas mengambil kira beberapa perkembangan politik yang agak besar kita saksikan di peringkat kebangsaan sejak beberapa tahun lepas. Dan juga penting seperti mana kita lakukan pilot project di kawasan-kawasan seperti Langkawi untuk pelancongan, ini juga adalah pilot project yang penting untuk PRU akan datang, iaitu PRN di Melaka. Ramai yang mengatakan PRN di Sabah berakhir dengan begitu buruk. Tapi kita harap kali ini ia akan berjalan dengan lebih lancar dan impaknya tidak akan begitu buruk pada penularan COVID-19 kerana kadar vaksinasi kita yang sudah pun meningkat jauh lebih berbanding September tahun lepas, dan juga SOP-SOP yang kita jangka dan kita harap akan ditambah baik selepas pengajaran yang kita dapat pada PRN Sabah. Itu semua kami akan bawakan di astroawani.com dan juga di saluran Astro Awani. Kami akan terus ikuti setiap hari. Pastikan anda terus setia bersama saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Terima kasih kerana menonton cerita. Kita jumpa lagi.